Hai, saya Nik Ahmad dan hari ini saya akan buat reaction video saya yang pertama dan saya akan memberi reaksi, komen, pandangan saya tentang ucapan Perdana Menteri yang dibuat pada 13 Ogos 2021. So mari kita saksikan ucapan Perdana Menteri ini. Malangnya, dalam keadaan saya dan rakan-rakan dalam kabinet berhempas pulas menguruskan pandemik, beberapa ahli parlimen telah menarik sokongan kepada saya. Pandai ya, Perdana Menteri bercakap tentang bagaimana dia dan menteri-menteri di dalam kabinetnya berhempas pulas untuk mengatasi masalah Ini menimbulkan keraguan tentang keabsahan saya sebagai Perdana Menteri dan kedudukan Kerajaan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang memerintah. Dalam keadaan ini, saya mempunyai dua pilihan. Menurut Perlembagaan Persekutuan, saya boleh memohon perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen dan mengadakan pilihan raya atau meletak jawatan. Kalau degil sangat bagi saya, kalau Perdana Menteri kita yang ada ni degil sangat nak letak jawatan, buat je lah sidang Parlimen minggu depan. Sebagai Perdana Menteri, beliau ada kuasa buat sidang Parlimen minggu depan, selesai. Kita tengok siapa ada majoriti. Kan senang, tak payah nak tunggu, tak payah nak bagi satu negara tertunggu-tunggu. Ada satu krisis perlembagaan, krisis politik ketika mana negara kita berada di dalam juga masalah krisis kesihatan dan krisis ekonomi pada hari ini. Saya patuh pada perlembagaan dan akan mengambil jalan yang terhormat untuk menyelesaikan kemelut politik yang sedang berlaku ini. Namun, sehingga saat ini, saya ulangi, sehingga saat ini tiada seorang pun ahli Dewan Rakyat lain yang dapat membuktikan dia mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat untuk membolehkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri yang baru. Jika saya meletak jawatan pada masa ini, saudara-saudari sekalian, bukan saya seorang saja yang berhenti untuk menjadi Perdana Menteri. Menurut Perlembagaan Persekutuan, saya hendaklah meletak jawatan seluruh anggota jemaah menteri. Apa akan jadi kepada negara kita sekiranya krisis politik ini berlarutan dan kerajaan baru tidak dapat dibentuk dalam kadar yang segera? Kita kena ingatkan, saya harap Perdana Menteri tak lupa bahawa pertama sekali ya, usaha untuk menjatuhkan kerajaan negeri Pakatan Harapan dan juga warisan menerusi lompat ini dimulakan oleh Perikatan Nasional. Berlaku di Johor, kemudian Melaka, Perak, Kedah sehinggalah ke Sabah yang menyebabkan berlakunya pilihan raya negeri Sabah dan menjadi ataupun mencetuskan gelombang COVID yang baru ya, ketika itu. Dan kita juga jangan lupa ya, kenyataan yang dibuat pada 29 Julai yang dikeluarkan oleh Istana Negara, yang mana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong meluahkan rasa amat duka cita dengan Menteri Taqiyuddin dan juga Peguam Negara agar ordinan darurat, harapan Baginda supaya ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen tidak dilaksanakan oleh Kerajaan Muhyiddin. Dan kenyataan istana itu juga menyebut kenyataan Taqiyuddin pada 26 Julai di Parlimen sebagai mengelirukan Dewan. Ini perkara yang tidak dapat disangkal oleh Muhyiddin, dan selepas itu beliau telah menggunakan banyak alasan sehingga Parlimen ditangguh berkali-kali pada hari 29 Julai dan kemudian pada hari Isnin tersebut. Jika saya meletak jawatan pada masa ini, saudara-saudari sekalian, bukan saya seorang saja yang berhenti untuk menjadi Perdana Menteri. Menurut Perlembagaan Persekutuan, saya hendaklah meletak jawatan seluruh
anggota jemaah menteri. Ini bermakna kerajaan Perikatan Nasional yang mentadbir negara pada masa itu akan jatuh. Saya tengok, kalau kita tengok video ni, kebanyakan menteri ni lah, kalau tak semua pun boleh dikatakan tak berfungsi. Korang janganlah rasa korang ni penting sangat, sampai kalau korang tak ada, bermakna punah ranah negara. Sebab ramai saya fikir rakyat anggap menteri yang ada di depan ni ada ke tak ada beza pun pada kehidupan rakyat pada hari ini. Sekiranya kerajaan berjaya mendapatkan sokongan bipartisan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang melebihi majoriti 2/3, suatu rang undang-undang pindaan perlembagaan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal saja dan rang undang-undang anti lompat parti akan dibentangkan di Parlimen. Pasal isu lompat parti, saya daripada zaman Pakatan Harapan pun saya dah tegur bila perkara ni berlaku, dan kemudian inilah yang menjatuhkan Pakatan Harapan dan membolehkan Perikatan Nasional naik, kabinet menjadi semakin besar dalam keadaan rakyat tak ada kerja pada hari ini, jawatan-jawatan GLC makin banyak, walaupun kita tahu sebahagian daripada mereka tak boleh buat kerja pun, sebahagian besar daripada mereka. Ini pasal isu pindaan perlembagaan untuk hadkan Perdana Menteri selama 2 penggal. Rekod dia, kita kena ingat, Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan telah bentang di Parlimen pada 4 Disember 2019 untuk dibuat pindaan perlembagaan ini. 26 Ogos 2020, Kerajaan Perikatan Nasional PN telah tarik balik pindaan perlembagaan. Jadi tiba-tiba bila dah nyawa-nyawa ikan ni, baru nak cakap balik tentang perkara ni. Mereka boleh buat tahun lepas dan saya yakin kita akan sokong sebab itu undang-undang yang Pakatan Harapan perkenalkan. Kerajaan juga akan memperkukuhkan reformasi Parlimen. Reformasi Parlimen, nak buka pun susah, tapi tak apalah, kita layankan dulu. Dengan memastikan jumlah ahli Parlimen kerajaan dan pembangkang yang menganggotai jawatan kuasa pilihan khas Parlimen adalah lebih seimbang. Bagus nak buat reformasi Parlimen, nak perbaiki jawatan kuasa pilihan khas dan sebagainya. Kalau buka Parlimen kan selesai perkara ni. Saya ahli jawatan kuasa pilihan khas pendidikan. Setakat ni mesyuarat baru sekali. Daripada tahun lepas sampai ke hari ini, mesyuarat baru sekali. Saya dulu pun pernah jadi pengerusi jawatan kuasa pilihan khas pertahanan dan hal ehwal dalam negeri. Dalam tempoh sekejap pun kami boleh buat, saya ingat 4-5 mesyuarat dalam tempoh beberapa bulan saya pegang jawatan. Tetapi hari ini kita tengok ia tidak berjalan. Dan saya fikir cara terbaik kita nak buat ni boleh dibuat secepat mungkin ialah dengan membuka Parlimen segera. Tak payah tunggu bulan. Kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan undi 18 tanpa menunggu pelaksanaan pendaftaran automatik yang akan mengambil masa. Bila pasal undi 18, dulu kita tengok macam-macam kerajaan berdolak dalih. Tapi bila nak hilang kuasa ni, macam-macam boleh buat. Tiba-tiba semua benda yang susah nak buat boleh buat. Yang bagus, orang kata di hujung-hujung usia ni insaf juga kerajaan Perikatan Nasional. Tapi kita pelik kenapa dulu cuba dilengah-lengahkan perkara ni. Sebagai pengiktirafan pada peranan parti pembangkang yang mempunyai jumlah perwakilan yang hampir seimbang di Dewan Rakyat, ketua pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setara dengan seorang Menteri Kanan. Cadangan yang baik untuk memberi pengiktirafan dan keistimewaan kepada ketua pembangkang. Saya fikir ini langkah terbaiklah nanti bila Tan Sri Muhyiddin lepaskan jawatan Perdana Menteri beliau kerana tak cukup majoriti.
kita bagi dia sebagai ketua pembangkang dan dia boleh menikmati keistimewaan-keistimewaan yang dia nak bagi kepada ketua pembangkang tersebut. Jadi terima kasih kerana menonton reaction video saya terhadap ucapan Muhyiddin Yassin ini, dan untuk dapat lebih banyak konten-konten menarik khusus tentang isu-isu semasa, isu-isu politik, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, boleh follow saya di Facebook Nik Nazmi Nik Ahmad, ataupun di YouTube Nik Nazmi Nik Ahmad. Jadi dapatkan konten-konten saya di kedua-dua channel ini, ataupun juga di Instagram Nik Nazmi Nik Ahmad. Terima kasih, jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe kepada channel saya. Bye.